Mana boleh tak ni? Kat sini X, kat sini negatif 1.6. Okay. Kat sini Y, kat sini 0.2, kat sini 0.8, ini lepas tu Z. Okey. Soalan ni menarik sebab dia sentiasa ada lah kalau masa ada PT3 sebelum ni. Dia mesti ada kat soalan PT3. Okey. Sebenarnya kita dah banyak kali buat masa kalau siapa tu dengan sekolah rendah, dia mesti ada soalan ni. So kita kena buat yang bersebelahan dulu. Maksudnya tolak yang bersebelahan dulu. Jadi kalau yang bersebelahan tu kita tolak, jadi 0.8 tolakkan dengan 0.2. Bermakna korang akan dapat 0.6. Okey. Apa maksud 0.6 tu ni? Tengah-tengah ni nilai dia 0.6, 0.6. Okey, 0.6. Ni 0.6. 0.6 yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni nilai dia 0.6. Okey, bermakna kalau kita nak cari X, kita kena patah balik ke belakang. Bermaksud kita kena tolak. Kalau nak cari X, bermakna negatif 1.6 tolakkan dengan 0.6. Okey, so saya nak minta korang tolong tekan kalkulator. Apa jawapan negatif 6 tolak 0.6? Jawapan dia berapa? Kosong. Berapa tekan kalkulator? Negatif 6 tolak 0.6. Takkan duduk rumah kalkulator pun tak ada. Berapa? 1. Berapa? Tak dengar? 2.2 kan? Negatif ke positif? Negatif. Yes, negatif. Tekan je kalkulator sebab memang boleh tekan kalkulator. Tak ada masalah. Okey, sama juga kalau kita nak cari Y, kita nak patah balik ke belakang. Kalau patah balik ke belakang, maksudnya kita akan tolak. Jadi 0.2 tolakkan dengan 0.6. Okey, tolak. Tolong dapat berapa? Kosong 0.4. Yeah. 0.4. Yeah. 0.4 tu negatif ke positif? Negatif. Yeah. Pakai kalkulator dapat negatif kan? Okey, seterusnya untuk kita cari Z, kita kena 2 kali ke depan. Kalau 2 kali ke depan bermaksud 0.8 tambah 2 kali 0.6. Tambah 0.6 tambahkan dengan 0.6. Okey, dapat berapa? Dapat dapat 2 perpuluhan ke sifar. 2.0 ataupun 2 lah. Okey, sekarang semua faham tak nombor 1 macam mana nak buat? Faham. Faham seorang je. Okey. Bila buat soalan garis nombor ni, kalau ikutkan masa PT3 dia memang akan ada dalam periksa. Biasanya soalan nombor 1 lah. Biasanya mesti ada. Tapi form 5 dia dah tak ada. Alright. Okey, so soalan nombor 1. Jom kita tengok soalan nombor 2. Cuma tak nampak, tak apa, saya tulis balik. Soalan nombor 2 ni lebih kepada penggunaan kalkulator. Okey. So, bukan nombor 2, nombor B. B1, soalan dia adalah negatif 12 bahagi 3 tambah 8 darab negatif 6. Okey. Macam biasa, saya nak ingatkan teknik
cara teknik untuk menjawab soalan tu. Korang ni memang tekan kalkulator je. Tapi nanti rugi jalan kerja, tak dapat markah. Jadi, kena buat yang bahagi dulu. Yang ni. Okey. Lepas tu, buat darab dulu. Okey. Tolong sir. Negatif 12 bahagi 3 dapat berapa? Dapat negatif 4. Negatif 4. Okey, tambah ni kita tulis balik. 8 darab negatif 6. Negatif 48. Negatif 48. Yeay. Okey. Sekarang ni korang kena faham. Buat yang tu dan tulis jalan kerja ni dulu. Jangan terus tekan kalkulator. Sebab kita nak pastikan dapat 2 markah. So, kat sini baru kita buat ringkaskan. Negatif 4 tolak 48. Okey, kalkulator. Dapat 52. Positif ke negatif? Negatif. Okey, ada setengah soalan senang tekan kalkulator. Tekan je lah kalkulator, tak ada masalah. Tapi tunjukkan satu baris jalan kerja. Jangan terus bagi jawapan. Okey. Kalau nanti korang ni kena biasa tulis satu baris jalan kerja. Faris, fokus, jangan bising-bising. Okey. Pastikan kena ada satu baris jalan kerja sebab kalau SPM wajib ada baris jalan kerja. Okey. So tengok soalan yang kedua. Yang seterusnya. Okey, sekali lagi tak nampak, tak apa, nanti saya tulis balik. Dia bagi pecahan iaitu 1/2 tolak negatif 1/4 tambah negatif 2/1/8. Alright. Okey. Tengok betul-betul sebelum tekan kalkulator. Pastikan tanda-tanda ni diringkaskan dahulu. Okey, saya nak tanya. Negatif-negatif jadi? Positif. Positif. Positif negatif jadi? Negatif. Negatif. Yang lain tak ada suara. 1/2 tambah 1/4 tolak 2/1/8. Nampak? Ada satu baris jalan kerja dah kan? Baru tekan kalkulator. Okey, sila tekan kalkulator. Ada 1/4 bukan 1/4. Oh, 1/4. Tertinggal 1. Okey. Calculator please. Berapa? Berapa? Apa jawapan dia? Tekan kalkulator. Korang kat rumah takkan tak ada kalkulator. Tengah tulis. Negatif 3/8. Negatif 3/8. Betul semua? Dapat dah tulis dah. Betul Alright. Okay. Betul. Tengok, saya nak ajar korang macam mana bila jawab soalan boleh guna kalkulator tapi pastikan ada satu baris. Tu je syarat dia. Biasakan. Okey. Okey, seterusnya. Okay, yang ni soalan ayat saya tinggal dulu. Saya nak pergi soalan-soalan asas dulu. Okey. Ini kan nisbah dan kadaran. Kalau 4 maksudnya 4/1. Betul. Ini kalau ini menarik. Sebab perpuluhan kan. Macam mana kita nak bagi jawapan kalau dia bagi perpuluhan? Okey. Pertama sekali, jadikan dia bentuk 0.2. Betul tak sama dengan 2/10? Cuba tekan kalkulator. Betul. 2/10 sama dengan 0.2. Lepas tu, kecikkan 2/10 tu. Bahagi 2, bahagi 2. So, dapat negatif 1/5.
Okey, seterusnya kalau ada soalan pecahan nombor bercampur, tukarkan dia kepada pecahan tak wajar. So, korang akan dapat 4 per 3. 4/3. Siap, tu je. Tapi itulah Ya. kadang buat salah kan, rugi. Okey, seterusnya. Okey, ni langkah pengiraan ni ada sambungan lah. Macam juga seajar tadi. Buat satu persatu. Okey. Sekarang ni nak korang tolong cari jawapan yang dalam kurungan ni. -2 tambah 13 dapat berapa? Dapat 11. 11. Sebab tolak kan? Okey. 11 ini dia bahagi ni. -2.5 bahagi 1/5. Dapat berapa? -1/. -2.5 bahagi -1.5. Kalau korang nak tekan kalkulator, tekan ikut sebiji apa yang diberi kat sini termasuk kurungan. Dapat berapa? 1.6. 1.6 Positif ke negatif? Positif lah kan? 1.6. Alright. Okey, 2 kali 11 berapa? 22. 22 kan? 22 tolak 1.6. Betul ke 1.6? Macam pelik je. -2.5 bahagi 1/5. Betul ke 2.6? Saya rasa lagi besar jawapan dia. 0.1666. Okey, ni nak kena balik pada asas ni. Ni jadi positif, negatif, positif. Okey, tak ada hal lah. 2.5 balik darjah 6 bahagi 1/5. Mesti kau tak kurungan. Kau tak kurungan salah. So 2.5 kalau darab 5 ni kena bawa ke atas kan? So kena darab lah. Tapi 2 negatif. Tak, negatif, positif. Ni. Nampak. 2.5 dah. 5 berapa? Dapat 12.5. 12.5. Okey, tak perlu buat sampai habis. Cuba tengok betul-betul apa yang sebulat ni. Dia sama dengan yang mana? A, B, C, D. C. D. D. Kan? Sebab ada setengah-setengah keadaan, kita tak perlu buat jalan kerja sampai habis. Cukup separuh jalan. Memang macam tu kalau soalan form 3. Okey. Okey, seterusnya nyatakan nilai bagi X, Y dan Z. Dia adalah nombor perdana dalam sebutan menaik. 38, 39, 40, 41. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nombor perdana. Nombor perdana ingatkan apa? 53, 54, 55, 56, 57. 57? 59. 57 boleh bagi 3. Tahu nombor perdana? Nombor perdana nombor yang boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan 1. 31 contohnya boleh bahagikan dengan 1, boleh bahagikan dengan 31. Dia tak boleh bahagi dengan nombor yang lain. Okey, senang sangat nak ingat. Okey. Seterusnya. Nak main soalan asas je. Alright. Sebuah lift berada di tingkat 13. Tingkat 13 positif 13. Lift tu turun. Turun tu negatif ke positif? Negatif. Negatif. Naik 3 tingkat. Negatif ke positif? Positif. Positif. Okey, kira berapa? Berapa dia kas? 8. Ni kalau best kalau rumah ada lift kan?
Kat sini saya rasa korang semua duduk rumah yang tak ada lift. Memang tak ada lift pun. Rumah orang kaya je. Yang Ada rumah orang tak kaya pun ada Ada. lift. Tahu. Ada lah. Memang ada. Dah tak ada syukri tu ada. Tak, rumah apartmen macam rumah dekat Kelang kan ada rumah yang tinggi-tinggi. Tapi itu bukan semuanya kita punya. Kalau rumah tu takat 4 tingkat je memang tak ada lift. Kena panjat juga. Ya, tapi dalam pedal lah nak vacuum nanti bini. Okey, jom kita cari faktor sepunya terbesar. Okey, yang ni saya dah ajar. Faktor. Buat faktor dulu. Sifir. Iaitu 1 kali 12. 12. 2 kali 12. 6. 3 kali 4. 4. Lepas tu terbalik. Dah tak ada kan? Okey. Ada. Lepas tu 36 pula. 1 kali 36. 36. 2 kali 18. 18. 3 kali 12. 12. 4 kali 9. 6 kali 6. 6. Okey, dah. Sekarang bulatkan yang sama. Okey, bulatkan yang sama. 6. Dan 12. Okey, lepas tu dalam yang sebulatkan tadi, yang manakah yang paling besar? 12. 12. Kalau dia minta faktor bagi 12, korang tulislah semua jawapan yang sebulatkan ni. 1, 2, 3, 6, 4, 12. Senang sangat. Okey. Okey, GSTK. Alah, GSTK. Saya dah ajar kena buat sifir yang besar kan? Kita kena buat sifir 12 dengan sifir 15. Ya, korang belajar kat sekolah lain. Okey, sifir 15. 15 boleh tak bahagi 12? Tak boleh. Tak boleh. Okey, 15 tambah 15, 30. Boleh tak 30 bagi 12? Tak boleh. Tak boleh juga. Okey, teruskan lagi. 45. 45 tu boleh tak bagi 12? Tak boleh. Tak boleh juga. Lepas tu kita tambah lagi 15 dapat 60. Boleh tak 60 bagi 12? Tak boleh. Boleh. So jawapan dia adalah 60. 60. Nampak? Cara yang saya ajar ni senang je. So GSTK dia adalah 60. 60. Okey. Hugh ni dia kongsi dengan adiknya. Korang kan tak suka kongsi. Okey, adik. Sama juga Danish Kushairi pun dia tak suka kongsi dengan adik dia. Apatah lagi dengan kawan-kawan dia. Betul lah Danish? Hilang dah dia. Okey. Sama juga adik Akil pun sama, dia tak nak kongsi dengan adik dia, Aira. Okey. So, nisbah dia 3, nisbah 2. Lepas tu dia kata dia ada RM250. Bermakna Hugh ni kongsi dengan adik dia RM250. Alright. So, Hugh ni dia ada 3 bahagian, adiknya ada 2 bahagian. Jadi kita ada 5 bahagian. Kalau kita nak dapat 250, kita kena darab dengan 50. Betul tak? Betul tak 5 kali 50 dapat 250? Betul. Okey, bermakna yang ni kita kena darabkan dengan 50. Yang ni pun kita kena darabkan dengan 50. Okey, so Hugh ni dia ada RM150.
Adik dia ada RM100. Okey, soalan. Q ni dia belanja RM70 untuk beli kamus. Jadi tolak RM70. Okay, tolak RM70. So, kita dapat dia Mahalnya Q kamu ni tu. tinggal RM80. Duit adiknya dia tak belanja lagi RM100. 100. Lepas Kecil tu kan? keluar. Kecil kan sebab dia nak nisbah baru. 8 nisbah 2. Okey, 8 bagi 2 dapat berapa? 4 dan 4 nisbah 5. 4 nisbah 5. 5. Mahalnya Okey, soalan kamu nisbah tu. ni memang korang tengok senang sekarang. Tapi nanti Bila dia akan buat. gunakan masa form 4, form 5 dalam bentuk soalan nisbah lah. Okey? Right. Seterusnya, padankan dengan kategorinya. Kuasa 2 sempurna, 36. 36, 6 kuasa 2. 6 kali 6. 81, 9 kali 9. So kuasa 2 sempurna. 1000 tak ada. Dia 100 ada. Itu dia. Okey. Yang ni menarik. Yang ni kalau soalan ni kalau korang jumpa, dia minta isi padu air, bermakna kalau isi padu 512 ni, macam mana nak tahu 512? 3 nombor yang sama, bila kita darab, kita dapat 512. Macam mana korang nak cari? Sekarang tekan kalkulator, punca kuasa 3, 512. Okey, tekan kalkulator. Punca. Tekan kalkulator, punca kuasa 3, 512. Dapat berapa? 8. 8. Dapat? Dapat. So bermakna 8 darab 8 darab 8. Kalau kita nak cari luas, hanya kita buat 8 darab 8. So dapat 64. Nampak? Yang atas ni isi padu. Yang bawah ni luas. Luas bekas. Maksudnya saya nak tekankan kepada korang, isi padu dia kuasa 3. Kalau luas dia kuasa 2. Okey. Terusnya. Dibiarkan. Surat 124. Okey, nyatakan bilangan sebutan. Macam mana nak bezakan bilangan sebutan? Buat divider. Dekat tanda tambah dengan tolak macam ni. Ni divider kita panggil. So ni ada 1, 2. So dapat 2. Ni ada 1, 2, 3. So dapat 3. Ni ada 1, 2, 3, 4. Divider dia dekat tanda tambah dengan tanda tolak. Tanda darab tak boleh jadi divider ya. Okey, seterusnya. Yang ni saya ada ajar sikit dah balik dekat form 1. Kat form sekolah dia akan ajar macam ni. Kalau tolak, dia akan buat macam ni. Kalau tolak, dia akan buat tambah. Tapi saya tak suka cara macam ni. Tapi sebab buku tak tunjuk kan. Okay, so yang ni dia akan hilang. Jadi tinggal 3x sama dengan 21. Sekarang nak buang 3. Bahagi 3 bahagi 3. So, hujung. yang ni boleh potong.
X sama dengan So, X 7. sama dengan 7. Okay. Pening. Cara macam ni pening. Tapi saya suka kau buat macam ni tengok. Yang mana? Tengok saya tunjuk. Tolak kawan dia tambah. So 3X sama dengan 16 tambah 5. So 3X sama dengan 21. Ni darab. Bawa ke sebelah jadi bahagi. So 21 bahagi 3 dapat 7. Jadi itu sahaja jawapan dia. Wah, Terpulanglah. Saya dah tunjuk 2 cara. Terpulang cara mana korang nak ikut. tak rasa. Okey. Okey. Soalan B tu. Yang kedua. 7 X tolak 1 tambah 1 sama dengan 8. Sama juga kalau cara sebuat. Tambah, bawa ke sebelah, jadi tolak. 8 tolak 1. Memang tak ada lah cara sebuat ni kat buku teks. Memang tak ada. Dia Okey. berbeza. 8 tolak 1 dapat 7. 7. Ni darab. Bawa ke sebelah, jadi bahagi. Sebab darab kawan dia adalah bahagi. 1. So, X tolak 1 sama dengan 1. Tolak, bawa ke sebelah jadi tambah. Jadi 1 tambah 1 dapat Sama dengan 2. 2. Senang kan? Tapi saya masih tak, macam nak buat tu masih tak boleh lagi. Nanti kena banyak buat lagi baru faham. Tak tengok je tak tahu. Okey. Nak tunjuk lagi soalan yang lebih kurang macam ni tapi dia panggil tanda ketaksamaan ni Abi ni. Cara sama juga macam saja. Iaitu tengok 2X tambah 5 kurang daripada 9. Ni. Tak apa ikut je tanda sini. Sebab Form 1 belum belajar lagi. Okey, tambah bawa ke sebelah jadi tolak. Yeah. 9 tolak 5. 9 tolak 5 dapat berapa? 4. Darab bawa ke sebelah jadi Bagi. bahagi. So 4 bahagi 2. So X kurang daripada 2. Okey, seterusnya. X per 3 tolak 4 kurang daripada negatif 1. Pindahkan negatif 4. Jadi Negatif. tambah. Bawa ke sebelah jadi tambah. 4 tolak 1 dapat 3. Okey, ni bahagi. Bawa ke sebelah jadi darab. So 3 darab 3 dapat 9. So X kurang daripada 9. Okey, ini untuk budak-budak Form 2 tapi Form 1 akan belajar kemudian. Tapi saya tunjuk soalan sudut. Ada 3 soalan sudut. So last untuk hari ini. Akan saya kata tadi tak banyak. Hari ini saya tunjuk sikit je. Alright. Ni dia. Okey. Untuk cari soalan ni, kena cari bahagian-bahagian yang tertentu dulu. Okey, saya besarkan supaya korang nampak lebih jelas. Form 1 kita belajar lagi, nanti saya akan tunjuk lagi. Tanda ni, yang tanda petak ni, Form 2 maksud ya? 90 darjah. Mana kau tahu dah belajar? Tahu kalau bentuk kotak je 90 darjah. Tapi masa darjah 6 pun dah belajar ni. Ya. Okey, so sekarang ni kita nak cari bahagian yang setanda warna oranye ni.
Satu bulatan darjah form 2. 360. 360. Form 1 yang jawab ni, form 2 mana? Jadi nak cari bahagian yang oren tu 360 darjah tolakkan dengan 90 darjah tolakkan dengan 130 darjah. So dapat berapa? 140. Ya? 140. 140. Okey. So bermakna bahagian ni 140. Kalau bahagian ni 140, bahagian yang setanda merah ni pun 140 lah kan? Betul. Okey, sini ada berapa X ni? 2. 2 campur 3 berapa? 6. 2 campur 3 berapa? 5. 5. So 5X sama dengan 140. Jadi darab bawa ke sebelah jadi bahagi 140 bahagi 5 dapat berapa? 8, 10, 8. 18. 8. 28. 20? 8. 8. 28. 28. So X dia sama dengan 28. Kalau form 2 nanti ada ni soalan sudut dengan periksa ni. Alright. Lagi 10 hari periksa. 10 hari tak apa, sempat lagi. Tolak berak, makan minum semua. Sempatlah. Tinggal sehari. Tidak. Okay, so yang ni bentuk X sesempat ajar untuk form 2. Cuma takut dah hilang ingatan lah. Bila dia bagi X kat sini, bermaksud kalau sini 45, sini pun 40. 45. Satu garis lurus adalah 180 darjah. Bermakna X tambah Y tambah 45 darjah sama dengan 180. So X tambah Y sama dengan 180 darjah tolakkan dengan 45. So dapat berapa? Dapat 45. 135, betul tak? 105. Betul tak dapat 135? Betul tak? Betul. Betul Alright. Okay, lagi. Ada lagi 2 soalan sudut. Betul. Allah tak terang pula. Kabur. Ini X. Ini 90 darjah. Ini 115. 116. 115. Ini 67. Okey, kalau 4 sudut, berapa jumlah sudut dia? 360. 360 bermakna X tambahkan dengan 90 darjah yang petak tu, tambahkan dengan 115, tambahkan dengan 67 sama dengan 30. sama dengan 360 darjah. Jadi kita kena tolak semua tu dengan 360 darjah. Tolak 90, tolak 115, tolak 67. Okey, tolong kira. Dapat berapa? 88. 88. Yeay. Senang je soalan sudut ni. Kalau ada senang sangat untuk korang. Nanti naik form 3 baru susah sikit. Tidak. Okey. Yang terakhir untuk hari ni, tadi saya dah cakap sikit je hari ni sebagai nak kukuhkan kefahaman saja. So ni 65, ini 100. Okey, kita nak cari ni kecil ni. Apakah? Okey. Macam ni.
So kalau ada garis selari, dia bagi sini 100. Korang Sebelah nak aku cari ni, 100. hasil tambah 2 ni, kawasan ni, Hmm. kawasan ni, katalah saya labelkan ni A. A tambah 100 sama dengan 180 darjah. Ingat ni, kalau dua garis lari, patut ada garis kat bawah ni. Faham. Form tu lah patut faham. Sebab dia orang dah belajar ni. Kalau jumpa macam selukisan ni lah ni, tengok ni. Ni, garis lari yang warna pink tu. Patut ada garis potong dia. Bermakna, nak cari A 180 darjah, tolakkan dengan 80. 100. Kan situ 100 kan? 100. So kita dapat 80. Sini 80. Ni pun sama. Tengok. Ni garis lari. Ni pun garis lari. Lepas tu ada garis yang memotong dia. Ni kat sini. Bermakna hasil tambah yang ni dengan yang ni adalah 180. Makna nak cari X 180. Tolakkan dengan 65. Tolakkan dengan 80. Okey, cuba kira dapat berapa? Dapat 55. 35. 35. Okey, nampak? Itu saja. So, untuk form 2 dia kena tengok balik sudut-sudut yang sebagi tadi. Jangan lupa ya budak-budak form 2 yang video kelas hari Isnin lepas, jangan lupa salin balik apa yang sudah bagi masa kelas ya. Nanti kena denda. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya dah cakap tak banyak, yang penting sikit tapi cukup kualiti sudah. Okey, terima kasih. Bye. Lagi 15 minit. Bye. Ya, Tak keluar pula korang